Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Zailan. Saya daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik daripada grup C11. Hari ini saya akan membentangkan tentang grup assignment saya iaitu falsafah dan isu semasa yang diberi tajuk tokoh yang mencorakkan peradaban manusia dalam bidang perubatan. Salah seorang tokoh perubatan yang saya akan bentangkan hari ini adalah tokoh perubatan Yunani yang diberi nama Hippocrates. Seterusnya saya akan menceritakan tentang latar belakang Hippocrates, iaitu di mana beliau telah dilahirkan di sebuah pulau Kos yang terletak di Yunani sekitar tahun 460 sebelum Masehi dan beliau telah meninggal dunia sekitar tahun 375 sebelum Masehi. Nama ayah beliau adalah Heraclides dan nama ibu adalah Finareta. Disebabkan Hippocrates sangat terkenal semasa tamadun Yunani, beliau telah digelar sebagai Hippocrates of Kos ataupun Hippocrates the Great, di mana kedua-dua gelaran ini adalah digunakan untuk memastikan identiti beliau. Selama 2,5 abad, beliau juga telah digelar sebagai bapa perubatan disebabkan oleh idea dan juga sumbangannya yang dalam bidang perubatan yang sangat memberi pengaruh yang tinggi terhadap bidang perubatan. Dari segi pendidikan pula, beliau telah mendapat pendidikan awal semasa di rumah dan juga gereja. Terdapat juga beberapa fakta yang mengatakan bahawa ayah dan juga datuknya merupakan pendidik pertama yang mendidik beliau dalam bidang perubatan. Di mana ayah dan juga datuknya juga mempunyai latar belakang dalam bidang perubatan. Dari segi idea pula, Hippocrates merupakan individu Yunani yang pertama yang menolak kaitan di antara sesuatu penyakit dengan unsur-unsur tahyul. Kerana beliau percaya bahawa sesuatu penyakit itu mempunyai penjelasan yang saintifik yang boleh diterima oleh akal. Hal ini kerana banyak masyarakat semasa tamadun Yunani percaya bahawa sesuatu penyakit itu terjadi disebabkan oleh mereka tidak menyukai dewa ataupun dirasuk oleh roh jahat. Yang kedua adalah beliau mengajar tentang kaedah perubatan yang bersifat sederhana seperti bersenam, makan makanan yang sihat, menjaga persekitaran yang bersih. Hal ini kerana beliau percaya bahawa alam semula jadi juga memain peranan yang penting dalam menyembuhkan sesuatu penyakit. Yang ketiga adalah teori 4 humor. Beliau memperkenalkan teori 4 humor di mana mempunyai 4 cairan seperti darah, kahak, hempedu hitam dan hempedu kuning dan juga 4 unsur keadaan seperti panas, sejuk, kering dan lembap. Dan beliau mengatakan bahawa tahap kesihatan seseorang itu berada dalam keadaan yang baik apabila 4 cairan dan juga 4 unsur ini berada dalam keadaan yang seimbang. Seterusnya adalah Sumpah Hippocrates. Sumpah ini adalah secara tradisional yang dilakukan oleh para doktor tentang etika yang harus mereka lakukan dalam mengamalkan amalan perubatan secara beretika. Sumpah ini juga merupakan salah satu yang paling terkenal dengan teks perubatan Yunani. Sebahagian besar orang mengatakan bahawa Sumpah Hippocrates ini telah wujud sekitar tahun 400 sebelum Masehi yang lalu, di mana ditulis oleh Hippocrates sendiri dan ada yang mengatakan bahawa sumpah ini ditulis oleh anak muridnya sendiri. Terdapat juga seorang penyelidik yang bernama Ludwig Edelsten mengatakan bahawa sumpah tersebut ditulis oleh Pythagoras. Sumpah ini juga merupakan ungkapan terawal untuk etika perubatan di dunia barat. Tujuan sumpah ini adalah untuk mendetailkan tentang prinsip rahsia dalam perubatan. Berikut merupakan teks asal yang terkandung dalam Sumpah Hippocrates yang mengatakan tentang sentiasa mengutamakan kepentingan pesakit, seterusnya tidak akan memberikan racun kepada sesiapa apabila diminta untuk melakukannya dan tidak akan memberikan kepada wanita sebarang ubat yang boleh menyebabkan keguguran. Berikut merupakan sumbangan Hippocrates sepanjang hayat beliau.
Yang pertama, beliau telah menggambarkan penyakit rektum yang terletak pada usus besar manusia dan jenis rawatannya dengan baik. Sebagai contoh, penyakit buasir telah dipercayai disebabkan oleh kelebihan empedu dan juga kahak. Dan Dr. Hippocrates juga berjaya merawat penyakit tersebut dengan menggunakan rawatan yang agak maju. Yang kedua, beliau berjaya mengenal pasti pelbagai gejala penyakit tanpa menggunakan unsur tahyul. Terdapat banyak nama-nama penyakit yang digunakan oleh Hippocrates seperti barah, koma, diabetes, histeria dan sebagainya. Dan yang menariknya, nama-nama penyakit tersebut telah digunakan sehingga perubatan moden sehingga hari ini. Yang ketiga, beliau juga berjaya menubuhkan sekolah intelektual pertama yang bernama Hippocrates School of Medicine, di mana sekolah ini telah memfokuskan bidang perubatan dan telah menjadikannya sebagai sebuah bidang yang profesional. Yang keempat adalah beliau telah memperkenalkan pelbagai kaedah holistik, di mana kaedah holistik ni adalah kaedah yang menggunakan alam semula jadi dalam menyembuhkan sesuatu penyakit. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang ulasan artikel yang bertajuk Hippocrates Now, the Father of Medicine in the Internet Age, di mana artikel ini telah ditulis oleh penulis Helen King. Pertama sekali, terdapat beberapa isu yang telah ditulis oleh penulis. Yang pertama adalah kaedah holistik yang diamalkan oleh Hippocrates, di mana kaedah holistik ini adalah proses rawatan yang telah melibatkan semua komponen di dalam diri manusia, seperti mental, fizikal, emosi, spiritual dan juga sosial. Yang kedua adalah tuntutan kepada masyarakat agar tidak memandang rendah terhadap pengetahuan yang diperolehi oleh masyarakat pada masa dahulu. Yang ketiga adalah kesinambungan idea Hippocrates yang masih diguna pakai pada hari ini, serta terdapat beberapa teori Hippocrates yang telah diperdebatkan dan diragui kesahihannya. Seterusnya adalah kaedah perubatan holistik yang merupakan salah satu isu yang telah dibawa oleh penulis, di mana kaedah perubatan holistik bagi Hippocrates adalah bersifat secara semula jadi dan ianya banyak bergantung kepada diri dan juga ketahanan pesakit itu sendiri. Kemudian, kaedah perubatan holistik ini menggambarkan tentang keupayaan tubuh badan manusia yang mampu untuk sembuh secara sendiri. Dan juga kaedah ini sering dikaitkan dengan ungkapan vis medicatrix nature, iaitu kekuatan penyembuhan alam, di mana menggunakan alam semula jadi dalam menyembuhkan sesuatu penyakit dan dalam melakukan sesuatu rawatan. Seterusnya, melalui kaedah perubatan holistik ini, Hippocrates sering memperingatkan para doktor agar tidak mengganggu kemampuan tubuh badan pesakit dalam menyembuhkan diri mereka sendiri. Yang terakhir, menurut kajian penulis, perubatan semula jadi ini ataupun holistik telah wujud lebih dari 5,000 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat dahulu juga telah menggunakan kaedah ini dalam menentukan rawatan dan juga menyembuhkan sesuatu penyakit. Seterusnya adalah kritikan dan ulasan terhadap artikel. Perkara ini berkaitan dengan teks sumpah Hippocrates yang mempunyai petikan I will give no deadly medicine to anyone, yang bermaksud saya tidak akan memberikan apa-apa ubat yang boleh menyebabkan kematian seseorang. Perkara ini telah berkait rapat dengan isu euthanasia, di mana kematian dari segi euthanasia diambil daripada perkataan Yunani iaitu euthanatos yang mempunyai makna kematian secara tenang. Dan dari sudut perubatan pula, ia bermaksud tentang sesuatu tindakan yang dilakukan oleh para doktor untuk mempercepatkan kematian seseorang yang tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh. Pada awalnya, isu ini telah ditentang dan ditolak hebat oleh beberapa buah negara. Akan tetapi, selepas beberapa banyak kajian dan juga banyak hujah yang kuat tentang euthanasia ini, euthanasia ni telah mula diperkenalkan dan dibenarkan oleh beberapa di dalam
beberapa buah negara dan juga institusi perubatan. Tujuan euthanasia ni adalah supaya pesakit tersebut tidak lagi menderita terhadap kesakitan yang dihadapinya. Selain itu, pesakit tersebut sepatutnya sedar bahawa peluangnya untuk hidup amatlah tipis dan ianya akan menjadi beban terhadap orang lain serta ahli keluarganya. Oleh itu, petikan Hippocrates tersebut tidak lagi sesuai diguna pakai pada zaman sekarang kerana terdapat banyak hujah yang kuat yang menyokong isu euthanasia diguna pakai dalam perubatan moden pada hari ini. Yang terakhir adalah terdapat beberapa impak terhadap penulisan artikel ini. Yang pertama sekali adalah dari segi sumpah Hipokratik yang perlu dipatuhi dalam etika perubatan, di mana sumpah ataupun ikrar ini digunakan bagi mewujudkan rasa bertanggungjawab kepada para doktor dalam menjalankan etika mereka sebagai pengamal perubatan. Akan tetapi, teks asal sumpah Hipokratik ini telah banyak diubah suai mengikut kesesuaian tempat dan juga sesebuah negara itu. Yang kedua adalah kepentingan dalam mempelajari ilmu baharu. Sebagai contoh, Hippocrates telah diakui secara meluas sebagai bapa perubatan dalam menerapkan pendekatan rasional, ilmu dalam mengenal pasti sesuatu penyakit dan juga kaedah rawatan perubatan yang sesuai tanpa memasukkan apa-apa unsur tahyul. Yang ketiga adalah saya sebagai pembaca artikel ini dapat mempelajari banyak ilmu baharu. Salah satunya adalah daripada teori tentang penggunaan istilah histeria yang digunakan oleh masyarakat pada zaman Yunani. Akan tetapi, istilah tersebut mempunyai maksud yang berbeza antara zaman dahulu dengan zaman sekarang, di mana pada zaman dahulu, istilah histeria ini berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud rahim ataupun histera. Akan tetapi, pada zaman sekarang, masyarakat moden memahami istilah histeria ini yang membawa maksud dari segi sihir ataupun perkara-perkara gaib. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.